Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Oke saudara-saudara, politik Sabah bergolak. Tidak perlulah secerita pembabitan pihak yang mana, apapun saja, tapi kita lihat kepada apa kemungkinan yang bakal berlaku dalam situasi pergolakan yang ada sekarang. Ada 3 kemungkinan saudara-saudara. Kemungkinan yang pertama, mungkin berlaku peralihan kuasa. Apabila seorang ketua menteri sudah tidak mempunyai jumlah sokongan yang betul, yang cukup, maka kemungkinan ini boleh berlaku. Yang kedua, boleh jadi PRN akan dijalankan kalau keadaan sudah terlalu mendesak. Kemungkinan yang ketiga, kalau CM ini tidak tahu malu, begitu sajalah. Kan? Begini sajalah suasana dia bergolak. Jadi saudara-saudara, dalam video kali ini saya mengambil kemungkinan yang kedua. Kalau berlakulah, mudah-mudahan ya tidak, tapi kalau itu siap penyelesaian dia apa boleh buat. Kalau pernah kemungkinan kedua ini berlaku, maka kita ya, para pengundi yang ada di Parlimen P173 Putatan ini perlu membuat pertimbangan yang betul. Kita tahu MP kita adalah sebahagian daripada 5 adun UMNO yang kononnya tidak bersetuju dengan keputusan pucuk pimpinan Datuk Bung Muhtar Radin. Jadi kita sudah tahu hal ini berlaku, tidak perlulah kita sokong lagi pemimpin yang berpaling tada seperti ini. Jadi saudara-saudara, dalam video yang sama juga saya mau nyatakan bahawa selain daripada MP dan adun N24 Tanjung Keramat yang ada sekarang, kita ada satu sosok pemimpin yang jauh lebih berkaliber dan berkarisma. Tidak lain tidak bukan ketua bahagian kita sendiri, saudara Jeffrey Nur Muhammad, ataupun dalam video ini kita bahasakan beliau sebagai JNM. Sifat beliau yang merendah diri membolehkan kita membuat gelaran JNM ini saja untuk beliau. Oke. Sebelumnya saudara-saudara, saya mau cerita latar belakang Parlimen P173 Putatan. Parlimen ini boleh dianggap satu parlimen yang keras untuk Barisan Nasional. Kita tahu penyandang sebelum Datuk Syed Helmi Yahya menang baru-baru ini, penyandang adalah Awang Husaini dari Parti Keadilan Rakyat. Kemudian 3 kawasan DUN ini pun 3 kawasan DUN yang cenderung untuk Barisan Nasional kalah. Di N22 Tanjung Aru, calon kita pada ketika itu, Ridwan Datuk Akli, kalah kepada calon Warisan. Kita tahu karena Warisan mempunyai kubu kuat di Pulau Gaya. Datuk Jun Suong banyak meraih undi di sana. Di Petagas pun kita kalah. Di Tanjung Keramat memang kita menang, tapi kita kena ingat, pada ketika itu Datuk Syed Helmi Yahya menang melawan calon daripada parti yang mempunyai satu calon saja di Sabah, iaitu calon Parti Amanah Negara, PAN. Kalau beliau lawan dengan calon daripada parti Warisan atau parti-parti lain sudah established, saya rasa beliau pun terbang di sana. Oke, jadi nampak. Tetapi saudara-saudara, pada Parlimen PRU baru-baru ini kita boleh menang. Jadi kemenangan ini menurut pendapat saya, dan ini memang jelas, bukan diraih daripada calon. Tetapi kemenangan ini disebabkan oleh usaha daripada JNM, ketua bahagian kita. Saya ceritakan dengan tulus saudara-saudara ya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, di antara ketiga DUN ini, DUN mana yang sesuai? Jawapan saya simple, 3 DUN sesuai untuk JNM. Winnable candidate, boleh menang. Karena apa? Karena beliau mempunyai 3 pendekatan ini yang saya nyatakan di thumbnail konten saya. Yang pertama, beliau merupakan seorang strategis. Pakar strategi saudara-saudara, sangat bijak. Strategi beliau pada ketika itu adalah memastikan tiap-tiap daerah mengundi ditangani ataupun digerakkan oleh anak-anak yang ada di dalam kawasan daerah pengundi berkenaan. Tidak semestinya mereka orang-orang sudah established dalam parti. Saya sendiri saudara-saudara yang datang daripada Semenanjung dipanggil. Kerana di Pondo ataupun di Pulau Gaya Amnya pada ketika itu tidak ramai orang-orang yang boleh bergerak. Memang kita ada JR, tapi JR hanya mendekati pengundi, tidak kepada perang psikologi. Jadi saya dipanggil untuk memastikan 2 hal ini. Apabila saya datang ke salah satu kedai mamak di Putatan, di Hasib nama dia, di situ tempat kita berkumpul. JNM ini seorang cukup humble saudara-saudara ya. Kita boleh jumpa dia di mana-mana. Di kedai mamak pun boleh lepak. Jadi saya masih ingat saudara-saudara, JNM berkata beliau mau menang di 2 kawasan. Pertama, Blok C Sembulan, kerana di kawasan ini tidak pernah menang. Yang kedua, di Pulau Gaya, kalau boleh menang. Jadi apabila saya mendengar hasrat daripada JNM ini, saya pastikan saya akan berada di 2 kawasan berkenaan. Saya pun bukannya bijak sangat, tapi saya pastikan apa yang saya ada saya salurkan. Yang pertama sekali Pulau Gaya saudara-saudara, saya kaji 2 hal di Pulau Gaya. Yang pertama, Warisan memainkan sentimen magbogbog. Magbogbog ini dalam bahasa Bajau Suluk maksudnya saling membela sesama suku kaum sendiri.
Jadi saya nyatakan kepada penduduk di kawasan kampung berkenaan, hal ini, sentimen ini sudah tidak relevan lagi karena warisan sekarang sudah lebar sayap ke Semenanjung, bla 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 bla, dan mereka mendengar. Strategi yang kedua, saya lihat jumlah penduduk di Pulau Gaya pun tidak setara dengan jumlah yang ada dalam kertas undi. Jadi kita dapati ramai di antara mereka ini sekarang sudah berada di darat. Kebanyakannya di Telipuk, kebanyakannya di Numbak. Jadi saya nyatakan kepada JNM dan beliau kata oke, pergi cari pengundi darat. Nampak strategi yang dimainkan oleh JNM. Di blok Sisembulan pun beliau bawa saya. Beliau tidak bawa pemimpin yang besar, bawa saya. Sebab mereka tahu, JNM tahu, di Sembulan masih banyak suku etnik Bajau Suluk seperti saya. Jadi saya berkempen dan sekali lagi saya bangkitkan isu atau sentimen mabuk tadi. Alhamdulillah di blok C kita menang dan di Pulau Gaya walaupun tidak menang, kita berjaya mengurangkan majoriti warisan dengan jumlah yang sangat besar. Sampai-sampai majoriti mereka yang dulu ribu-ribu tinggal 54. Jadi saudara-saudara tidak keterlaluan kalau saya katakan bahwa kemenangan Datuk Insinyur Syahilmi Yahya di putaran itu lebih kepada usaha daripada ketua bahagian, bukan daripada usaha beliau. 124 majoriti itu kita raih karena kita berusaha keras di Tanjung Ngaru. Kawasan-kawasan di Petagas dan Tanjung Keramat, pola undi dia tidak banyak berubah. Saudara-saudara boleh cek keputusan yang ada. Jadi nampak, strategi JNM sangat berkesan. Tidak perlu ubah jumlah majoriti besar, yang penting kita menang kerusi pada ketika itu. Jadi kalau kita tidak hargai lagi usaha begini, saya tidak tahulah mau cakap apa. Yang kedua, humble. Yang ketiga, approachable. Dua ini bolehlah sekali saya hurai. Beliau seorang yang merendah diri, yang humble, dan beliau merupakan seorang yang sangat approachable, mudah didekati. Di mana-mana saudara-saudara. Jangankan di Putatan, di Kuala Lumpur, apabila beliau tahu ada anak Putatan yang ada di sini, beliau dekati. Ya, kita pergi kedai nasi lemak di Kampung Baru, kita pergi ke Uptown Shah Alam, kita meninjau keadaan yang ada. Nampak JNM punya usaha. Bukan terhad di Putatan, tapi sampai ke Semenanjung, beliau menyantuni anak-anak Putatan yang ada di sini. Kalau di Parlimen Putatan sini tidak payah ceritalah. Malahan semasa pilihan raya saya masih ingat, kita turun ke Pulau Gaya beramai-ramai. Calon pada ketika itu membawa gerombolan beliau, tapi tidak ada fungsi. Tapi orang-orang yang pergi dengan JNM semua bergerak. Saya masih ingat saudara-saudara, di Dewan Balai Raya Pulau Gaya, para pengundi 7.30 sudah terpacak di sana. Calon jam 11 masih belum muncul, sebab beliau berlegar-legar di kawasan-kawasan, di rumah-rumah yang beliau rasakan perlu beliau kunjungi. Tetapi apabila kita nyatakan kepada JNM, KB, tolonglah, KB ini maksudnya ketua bahagian, tolong, diorang belum hafal. Beliau terus turun. Saya berceramah sedikit untuk melengah-lengahkan waktu, KB terus turun, alhamdulillah. Dan usaha ini ternyata berjaya. Jadi saudara-saudara, kita tahu suasana yang ada sekarang. MP dan Adun Tanjung Keramat yang ada sekarang ini, yang satu-satunya orang BN di Putatan, beliau merupakan salah satu daripada 5 orang yang tidak mau mendengar pucuk pimpinan. Jadi perlu kita perkirakan hal ini. Kedua, beliau sendiri banyak masalah saudara-saudara. Putatan masalah air, pelik. Saya dengar sendiri saudara-saudara. Ketua bahagian kita, Jeffrey Nur Muhammad, ditelepon ketika beliau berada di Semenanjung. Cepat-cepat beliau pulang ke Sabah, mau menyelesaikan masalah. 8.000, tak tahulah galen atau apa, beliau salurkan. Nampak, ini cerita betul. Cerita first hand information yang saya dapat, sebab saya dengar sendiri. Kalau KB marah pasal ini, minta maaf lah, saya bocor rahsia. Beliau menelepon, sila gerakkan. Kemana seorang Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, yang kebetulan menjadi kita punya MP di Petasan, kemana? Kalau kami orang Pulau Gaya, tidak payah tanya lah. Tidak payah tanya. Memang kami pada ketika ini mau JNM jadi calon kita di P173 Putatan nanti, kalau PRU, dan kalau berlaku pilihan raya DUN, kita mau beliau bertanding di mana-mana di 3 bahagian ini. Kalau boleh. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.